Baik, kalau kita lihat pada Belanjawan Malaysia Madani 2023, KPT menerima peruntukan 15.3 bilion dalam belanjawan tersebut, yang mana sebanyak 436 juta dikhususkan untuk baik pulih infrastruktur dan menggantikan peralatan usang yang tidak ekonomik di IPTA. Jadi untuk kita berbicara lebih lanjut dan untuk memahami apakah sebenarnya infrastruktur yang perlu diganti dan juga dibaik pulih, bersama dengan saya hari ini ialah Surveyor Technologies Dr. Siti Hafsah Zulkarnain, pensyarah kanan bidang hartanah Kolej Pengajian Alam Bina UiTM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat, Doktor? Sihat, alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami hari ini walaupun hari terakhir semua orang nak balik raya. Doktor masih lagi sudi bersama dengan kami hari ini. Itulah bila kita berbicara mengenai infrastruktur, perkara pertama yang perlu kita faham ialah perkataan infrastruktur itu sendiri. Apa definisinya sebenarnya, Doktor? Ya. Terima kasih. Jadi untuk makluman semua, bila kita bercakap tentang infrastruktur, sebenarnya kita merujuk kepada prasarana. Okay, prasarana ni melibatkan kemudahan-kemudahan asas yang kita perlu sediakan di sesebuah IPTA untuk memastikan aktiviti dan fungsi sebagai pusat pembelajaran dan pengajaran itu dapat berjalan dengan baik. Okay, contohnya, kalau kita pergi ke pusat pengajian tinggi, kita akan dapat lihat, of course, kita akan nampak dewan kuliah, kolej kediaman, perpustakaan, kafeteria, mungkin perhentian bas, makmal dan sebagainya. Tapi ini semua kemudahan-kemudahan asas yang perlu kita sediakan, termasuklah juga kemudahan-kemudahan untuk sukan. Ada gelanggang, ada stadium. Sudah tentu dengan adanya semua infrastruktur yang baik ini tadi, kita dapat melaksanakan fungsi IPTA itu sendiri sebagai satu pusat pengajian tinggi yang melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran kepada mahasiswa di Malaysia. Peruntukan yang diterima ini, ya, kalau dia diikutkan bagi pihak KPT sendiri, mungkin cukup-cukup lah. Tapi kalau orang di luar sana, macam banyak. Tapi kenapa sebenarnya antara agenda utama yang diberikan perhatian oleh kerajaan ialah untuk membaiki infrastruktur? Kenapa? Apa situasi yang terjadi sekarang ini sebenarnya, Doktor? Okey. Kalau kita lihat universiti awam di Malaysia, kita ada 20 universiti. Dan KPT menerima belanjaan lebih kurang 15.3 bilion tadi yang saudari maklumkan. Tapi 15.3 bilion tadi adalah untuk 17 inisiatif utama yang telah dirancang. Namun salah satu inisiatifnya iaitu untuk tujuan penyelenggaraan dan pemulihan tambah baik pulih infrastruktur universiti awam ini, sebagaimana saya maklum tadi, itu telah diberikan peruntukan sebanyak 300 juta pada belanjawan yang sebenar pada waktu itu. Namun Timbalan Menteri KPT telah membuat penambahan, kita dah membentangkan dan terdapat lagi penambahan sebanyak 436 juta peruntukan untuk tujuan baik pulih tadi. Dan total keseluruhannya adalah 736 juta. Tapi kalau kita lihat, universiti awam di Malaysia, kita ada 20 universiti awam. Cuba bayangkan dengan bajet tadi, 436 juta bajet tambahan yang diberikan oleh pihak kerajaan kepada semua 20 universiti awam. Sebenarnya kalau kita kira-kira, pukul rata mungkin lebih kurang 21 ke 22 juta je satu universiti. Kalau kita lamsam semua, kita bagi sama rata. Kalau diikutkan kepada nilainya, mungkin tidaklah sebegitu banyak jika dibandingkan dengan fasiliti yang ada di universiti. Kalau kita tengok UiTM je, kita ada 35 kampus. Bayangkan setiap kampus kita itu bangunan dia mungkin ada keadaannya yang sudah usang. Jadi mungkin dengan perbelanjaan yang diberikan oleh pihak kerajaan, kita kena tahulah bagaimana kita nak selenggarakan bangunan utama, yang mana lebih prioriti sebenarnya. Jadi kita kena pastikan daripada banyak-banyak infrastruktur yang mungkin dalam keadaan yang tidak baik tadi, kita kena kenal pasti yang mana perbelanjaannya yang must have. Bukan nice to have. Yang mana penting dan bukan yang perlu diadakan. Jadi yang itu kita perlu kena pasti dengan bajet yang tadi itulah. Jadi saya suka apa yang doktor katakan tadi, keperluan dan juga kehendak. Mungkin kehendak kita lain, tapi keperluan mahasiswa mungkin berbeza. Jadi mungkin apa sebenarnya keperluan mahasiswa ini? Okey. Kalau kita tengok daripada infrastruktur universiti, sudah tentulah bilik kuliah adalah keperluan utama. Dan bila kita kata bilik kuliah ini, ada mungkin masalah-masalah yang terjadi, mungkin bumbungnya bocor. Kadang-kadang bila musim hujan, you bayangkan kalau UiTM, kita mula bertapak di UiTM Shah Alam itu bermula daripada tahun 1967. Jadi bangunan dia dah lebih kurang dalam 56 tahun. Bayangkan 56, kalau kita sebagai manusia pun 56 mungkin dah tak larat nak jalan. Dah mula ada yang ototnya, tulangnya pun tak berapa ni. Sama juga dengan bangunan. Sebenarnya usia bangunan setiap 5 tahun kita kena cat. Itu yang utama. 5 tahun kalau boleh kita kena cat kembali supaya appearance-nya ataupun
bangunan itu berada dalam keadaan baik. Tapi ada kalanya mungkin hujan lebat macam baru-baru ni, ribut. Mungkin ada bangunan kita yang perlu diselenggara, bocor. Jika bocor itu mungkin akan memberikan kesan dari segi keselamatan kepada pelajar-pelajar kita dan juga pensyarah. Mungkin kalau kita biarkan sahaja bangunan tersebut, kita tidak baik pulih dalam masa yang singkat, kemungkinan bangunan tadi shillingnya boleh runtuh. Disebabkan dia terpaksa menanggung beban air yang akibat daripada bocor yang kita biarkan berhari-hari dan mungkin berminggu dan berbulan, mungkin akan memberi risiko yang lebih berbahaya kepada pengguna bangunan itu sendiri, terutamanya kepada pelajar-pelajar universiti. Ya, saya setuju macam doktor katakan, kalau dah 56 tu tulang kita pun dah rapuh. Betul. Kan, apatah lagi bangunan. Tapi apa sebenarnya protokol atau prosedur yang sepatutnya kita ataupun pihak pemaju perlu patuhi dalam ataupun dari segi keselamatan tu sebenarnya? Okey, untuk makluman semua, sebenarnya setiap universiti awam di Malaysia ini, kita ada satu unit di bawah pejabat pembangunan dan pengurusan fasiliti. Dan semua universiti awam mungkin ada pejabat pengurusan aset, pengurusan bangunan. Mereka ini yang akan bertanggungjawab untuk memastikan keadaan bangunan di setiap universiti ini berada dalam keadaan selamat dan sesuai untuk digunakan. Itu term tu penting. Ada bangunan tak sesuai untuk digunakan pun tak boleh juga. Maksudnya dia tidak kondusif, tidak selamat untuk penghuni dan pengguna. Jadi antaranya sepatutnya kita harus buat penyelenggaraan secara terancang. Maksud saya di sini kena ada frequent maintenance inspection. Maksudnya dia kena buat penyelenggaraan lawat periksa tu secara berkala. Jangan bila dah rosak baru baiki. Sepatutnya kita tidak boleh ada mentaliti itu di universiti. Sebab saya yakin setiap pejabat pengurusan bangunan di universiti, mereka ada jadual tersendiri. Maksudnya dari segi penyelenggaraan bukan sahaja bangunan, mungkin dari segi kebersihan, dari segi penyelenggaraan elektrik, sistem penghawa dingin, keadaan struktur bangunan, itu kita panggil maintenance. Ada juga penyelenggaraan mungkin dah rosak baru baiki pun ada juga. Mungkin bila kita dapat aduan daripada pelajar, mungkin airconnya tak berfungsi dengan baik, atau mungkin bangunannya bocor, atau mungkin bekalan elektrik ataupun kabel-kabel pendawai elektrik yang bermasalah, kemudian baru kita buat pembaikan. Pun ada juga yang kategori seperti itu. Jadi kita kena lihatlah apa yang perlu kita dahulukan dengan bajet kita yang tadi saya kata agak terhad tadi. Kita kena kala pasti yang mana lebih prioriti. Tapi kalau kita lihat juga di kampus-kampus Pantai Timur, mereka terdedah kepada pantai. Jadi maksudnya elemen-elemen pada bangunan itu mungkin lebih mudah berkarat berbanding dengan kampus-kampus yang terletak di pantai barat. Itu pun kita kena beri perhatian yang lebih sebenarnya dalam kita meletakkan atau memberikan bajet kepada universiti-universiti yang terlibat. Jadi kita kena tengok juga faktor geografik seperti mana doktor katakan sebentar tadi. Jika kita menyentuh mengenai apa di antara keperluan mahasiswa, kita tak boleh pukul rata. Doktor ada maklumkan tadi. Sebab apa? Di kalangan mahasiswa ini juga ada mahasiswa OKU. Dan mereka memerlukan, keperluan mereka berbeza berbanding mahasiswa yang lain. Bagaimana doktor? Itulah. Bila kita pelajar masuk ke universiti awam, kebanyakan pelajar tu kita nampak yang semua fizikalnya okey. Tapi sebenarnya ada segelintir pelajar kita yang memang dalam golongan orang kurang upaya atau OKU tadi. Dan statistik menunjukkan bilangan OKU pelajar-pelajar ini ada lebih kurang dalam 1,000 ke 1,200 orang di serata Malaysia lah. Jadi bila kita lihat kadang-kadang perbelanjaan yang diterima oleh pihak kerajaan, fasiliti OKU tadi saya maklumkan universiti kita dah universiti berusia 50 tahun ke atas. Masa kita bina universiti dulu, kita tidak mengambil kira aspek OKU ni tadi. Jadi bila kita bangunan yang sedia ada dan kita nak tambah balik fasiliti ini, mungkin perbelanjaannya agak besar berbanding dengan jumlah kapasiti pelajar yang sedikit. Jadi kadang-kadang kita merasakan untuk spend kita nak kena tukar tandas kepada tandas biasa, kepada tandas OKU, mungkin perbelanjaan itu mungkin dengan jumlah pelajar mungkin satu fakulti tak sampai 20 orang, mungkin kadang-kadang satu sampel tak sampai 20 orang. Kita berfikir kembali sama ada perlu atau tidak, yang mana lebih prioriti disebabkan bajet kita yang tight tadi. Tapi mahu atau tidak mahu memandangkan sekarang jumlah pelajar OKU yang sudah ramai di setiap IPTA di Malaysia ini, jadi kerajaan berhasrat semoga dengan bajet 436 juta tadi bolehlah kita berikan juga untuk fasiliti OKU. Jadi setidak-tidaknya setiap universiti awam ada satu fasiliti utama yang boleh digunakan. Sebagai contoh, kita boleh mungkin sediakan tandas OKU, mungkin tempat letak kereta yang basic.
mungkin kemudahan untuk rel supaya kita boleh tolak kerusi roda untuk OKU dan juga di kolej-kolej kediaman. Sebab bila mereka masuk dan mendaftar universiti awam, sudah tentu fasiliti mereka tu perlu kita sediakan dulu. Betul. Kalau tak macam mana mereka nak pergi kelas, nak belajar dan kalau boleh kelas-kelas yang untuk kita tempatkan untuk pelajar OKU ni berada di tingkat bawah supaya mudah bagi mereka untuk bergerak di fakulti tersebutlah. Yang lebih penting sebenarnya mesti tertanya-tanya korelasinya perbaikan ataupun kita nak baik pulih infrastruktur ni dengan mutu mahasiswa kita. Apa kaitannya, Doktor? Okey, kalau kita lihat faktor infrastruktur, berkualitinya infrastruktur, ada tak kesannya kepada pencapaian akademik mereka? Lebih kurang begitu kan? Cuba kita fikirkan, katakanlah pelajar kita berada dalam keadaan pembelajaran yang kondusif. Bayangkan kalau katakan ruang kuliah tu aircon yang tak ada. Kita tak fokus. Apa lecturer mengajar pun kita tak fokus sebab panas. Nak cepat balik. Nak cepat balik, kalau boleh cepatlah habis kelas sebab kita rasa tak selesa. Betul. Sebab itu satu bangunan itu mesti berada dalam keadaan selesa dan kondusif. Baru dia boleh berfungsi dengan baik. Jadi kalau tadi katakan kita rosak penghawa dingin di dewan kuliah, sudah tentu fokus kepada pembelajaran dan pengajaran pensyarah dan pelajar tadi mungkin sedikit terganggu. Dan dalam masa yang sama mungkin mereka pun dah tak minat dah datang kelas sebab fasilitinya tak berapa baik. Dan yang lebih penting sebenarnya bukan sahaja pencapaian pelajar akan terjejas, tapi juga universiti. Imej kita di mata dunia memandang Malaysia ini adalah satu IPTA, pusat pembelajaran yang terbaik. Jadi itu pun harus kita perhatikan juga dari segi mutu infrastruktur yang kita ada di Malaysia. Okey, itu dia apa yang perlu diperbaiki. Yang paling penting keperluan versus kehendak. Apa yang betul-betul diperlukan, kerana seperti mana doktor katakan tadi, kalau ditambah tolak darab bahagi lebih kurang 20 juta untuk satu universiti. Jadi kita kena kira baik-baiklah bagaimana. Tapi apa pun doktor, simen Rahmah dah ada sekarang. Harga simen murah. Jadi terima kasih saya nak ucapkan banyak-banyak kepada tetamu saya, Surveyor Teknologis Dr. Siti Hafsah Zulkarnain, Pensyarakanan Bidang Harta Tanah, Kolej Pengajian Alam Bina UiTM. Terima kasih doktor, selamat Hari Raya. Terima kasih, selamat Hari Raya juga kepada semua. Okey.